Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduka ya zal jalali wal ikram wa nusalli wa nusallimu ala nabiyil huda wa rahmah. Al-mab'uts bil kitabi wal hikmah khatamin nabiyyin wa imamil mursyidin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun wa la takunu kallazina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa lahum 'adzabun 'azim. Sadaqallahul 'azim. Surah Al-Imran ayat 104 dan 105 yang membawa maksud lebih kurang adalah ada di kalangan kamu satu kumpulan orang-orang yang menyeru ke arah kebajikan, menyuruh berbuat baik dan mencegah perkara-perkara yang mungkar. Sesungguhnya itulah orang-orang yang beroleh kejayaan. Dan janganlah kamu menjadi seperti umat-umat yang terdahulu, yakni orang Yahudi dan Nasara, yang bergaduh, yang bercerai-berai, yang berpecah belah sehingga hilang kekuatannya. Maka sekiranya terjadi begitu, sesungguhnya azab Allah yang amat besar. Saudara pengacara majlis, sahabat saya yang berbahagia, Ustaz Datuk Idris bin Ahmad, Naib Presiden PAS. Saya malam ni saya sengaja pakai jubah sebab saya tahu Ustaz Derih tak pakai jubah malam ni. Nak menunjukkan orang UMNO pun pandai pakai jubah, pakai kupiah juga. Sahabat saya Chief yang berhormat Datuk Seri Nazri Tan Sri Abdul Aziz, Ahli Parlimen Padang Rengas. Sahabat qarib saya, pembakar semangat saya, yang berhormat Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman, Ahli Majlis Tertinggi UMNO Malaysia, merangkap Ketua UMNO bahagian Pasir Salak. Yang berbahagia Cikgu Syukri selaku Ketua ataupun dia di-Pertua PAS Padang Rengas, dan ahli-ahli jawatan kuasanya, Ananda Ma'arif, Ketua Pemuda Negeri Perak, seterusnya ahli-ahli jawatan kuasa UMNO bahagian Padang Rengas, ahli-ahli jawatan kuasa pengelola majlis program pada malam ini, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin hadirat yang hadir, dan juga puluhan ribu lagi yang menonton melalui siaran live FB yang sedang berlangsung sekarang. Baiklah sama-sama kita memunjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertemu sekali lagi kita pada malam ini, berjumpa sekali lagi kita pada malam ini. Saya cukup bersyukur. Malam kemarin saya bangun pukul 4.30 pagi, pukul 6 dah ada di airport.
Pukul 10 sudah ada di Kelantan, 4 petang ada di Selangor, 8 malam ada di Negeri Sembilan, petang tadi pukul 3 ada di Pulau Pinang. Alhamdulillah, malam ini berada di Perak, di Padang Rengas. Lawan tetap lawan. Saya bersyukur kerana hari ini sedang berlaku suatu kebangkitan di segenap pelosok negara. Hampir setiap hari ada perhimpunan, ada program, ada perjumpaan yang didokong oleh dua parti tertua dalam negara kita, oleh dua parti terbesar dalam negara kita. Yang dua ini adalah benar-benar parti politik yang berjuang atas dasar keinsafan dan kesedaran, yang berpaksikan tuntutan agama untuk melihat watan, untuk melihat tanah air, untuk melihat agama akan mendapat pembelaan yang sewajarnya. Ini dua parti yang terwujud sebelum merdeka. Parti PAS ini bulan November ini adalah parti yang usianya sudah berumur 68 tahun. Manakala UMNO adalah parti yang sudah berusia 73 tahun. Berjuang dan berjuang, menang dan kalah, apapun keadaannya. Inilah dua buah parti politik yang tercatat dalam sejarah perjuangan bangsa dan negara yang telah mewujudkan tanah Melayu yang merdeka serta Malaysia yang berdaulat ini. Maka saya bersyukur kerana kita masih mendapat peluang untuk bersama-sama dengan rakyat daripada Perlis sampai ke Sabah untuk kita sentiasa memperbaharui tentang perjuangan umat dan bangsa dalam konteks sebuah negara yang kita telah bina bersama sebagai sebuah negara majmuk, berbagai kaum, berbagai agama, berbagai adat resam. Tetapi UMNO dan PAS telah membinanya menjadi sebuah negara yang mungkin boleh digambarkan sebagai negara yang baik, negara yang mendapat perlindungan Allah, keberkatan Allah, negara baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Tidak ada siapa yang dapat menafikan. Hari ini kita rakyat Malaysia berbagai kaum masing-masing telah menerima dan sedang menerima nikmat yang banyak daripada negara kita ini. Nikmat yang sungguh banyak, yang datangnya melimpah ruah, yang mencabar iman kita rakyat Malaysia. Kerana lazimnya manusia, apabila nikmat datang dengan mudah, nikmat datang dengan senang, nikmat datang dengan banyak, maka biasanya kita mudah terlupa dan kita mengimpikan nak nikmat yang lain yang lebih besar, yang lebih banyak lagi. Lalu kita terlupa yang dikendong itu mungkin akan jatuh berciciran, yang dikejar mungkin tak dapat. Lazim manusia, kalau belum kahwin, sebelum kahwin, waktu bertunang, waktu bergirlfriend, kalau dapat tengok bumbung rumah pun okey dah.
Waktu nak meminang bawa barang-barang yang cantik-cantik. Waktu kahwin panggil semua saudara mara. Rumah dihias dengan lampu merelap. Bilik tidur yang tak elok dibeli cadar yang baru. Bilik yang biasanya hapak diberikan wangi. Kenapa? Payahnya nak dapat seorang isteri. Kena meminang, kena meyakinkan orang, kena berkenduri. Maka happy, syukur. Buat kenduri kesyukuran besar-besar. Sebab apa? Payah nak dapat seorang isteri. Tapi lepas kahwin 4-5 tahun, anak pun dah berderet. Kalau waktu bercinta nak menyeberang jalan pun tangan berpimpin walau belum berijab kabul. Tapi lepas kahwin nak menyeberang jalan, lori tayar 10 lalu. Isteri menyeberang lain, bini menyeberang lain. Tak berapa sayang dah pada isteri. Tak berapa kasih dah ke apa. Nikmat mudah dapat. Nak makan isteri masak. Nak pakai baju elok, isteri dah sediakan. Maka nikmat bila dah ada banyak bersama dengan kita, maka kita pun lupa. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala berpesan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bila nak datang inna azabi lasyadid, bila nikmat tu hilang, baru kita rasa benda tu nikmat. Ini kelemahan manusia. Maka dalam pilihan raya yang lepas, walaupun dalam negara Malaysia harga minyak dikawal oleh Barisan Nasional, di Malaysia ini perpaduan antara kaum dijaga baik-baik. Dalam negara ini UMNO dan PAS dan MCA dan MIC telah menentukan kita nak merdeka bersama. Tak kiralah kaum apa, bangsa apa, diberikan keistimewaan. Di negara lain nak jadi rakyat, kena pakai nama Jawa. Kalau di Indonesia, di Malaysia orang Cina nak pakai nama Cina pun boleh. Nak buka sekolah Cina boleh. Nak berniaga boleh. Nak apa saja boleh. Kerana apa? Kerana orang Melayu itu toleran. Orang Melayu itu Islam. Islam tidak pernah membeza-bezakan. Apalagi nak membenci yang bukan Islam. Asas dalam negara kita, kita bina dengan baik. Maka wujudlah Malaysia sebuah negara majmuk berbagai-bagai kaum. Itu nikmat yang besar. Orang Melayu lupa cara Melayu. Orang Cina lupa cara orang Cina. Orang India juga lupa cara orang India. Marah pada Barisan Nasional atas apa yang belum dapat. Lupa akan nikmat yang banyak yang telah dapat. Ini masalah kita. Yang Melayu lupa, iaitu Melayu itu dulu kuat. Kerana Melayu itu Islam. Islam itu harusnya bersatu. Tapi orang Melayu lupa. Melayu berpecah, wujudkan PAS. PAS berpecah, wujud Islah. Islah tak cukup dengan Islah, wujud berjasa. Tak cukup berjasa, wujud Hamim. Tak cukup Hamim, wujud Parti Amanah. Berpecah daripada UMNO, wujud PAS. PAS berpecah-pecah menjadi yang kecil-kecil. Yang UMNO juga lupa pada nikmat Allah. Lalu dalam UMNO, parti yang berkuasa, yang hebat, akhirnya yang nampak adalah kedudukan dan kuasa. Lalu berebut-rebut antara pemimpin-pemimpin UMNO. Tak pernah bergaduh kerana soal dasar, tetapi bergaduh kerana soal body dan personality. Bergaduh Mahathir dengan Tengku Razali, lahir Parti Semangat Melayu 46. Bergaduh Mahathir dengan Anwar Ibrahim, lahir Parti PKR. Bergaduh Mahathir dengan Datuk Seri Najib, lahir Parti Bersatu. Akhirnya UMNO juga berpecah-pecah, lupa akan nikmat. Hebatnya orang Melayu, hebatnya orang UMNO itu apabila hidupnya, amalannya mereka bersatu. Seperti mana nama parti mereka adalah Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu.
Tapi orang UMNO memilih jalan untuk berpecah. Orang PAS juga tak dapat kawal keadaan, orang PAS juga berpecah. Sementara yang induk antara UMNO dan PAS, walaupun sama-sama Islam, kerana perbezaan yang sepatutnya furuk ranting, kita telah berpecah dengan keadaan yang luar biasa sekali. Sehingga tidak ada titik pertemuan. Walhal agama kita mengajar kita agar kita bersatu padu, jangan bercerai-berai. Penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan contoh teladan bagaimana umat Islam itu dibina kekuatannya atas paksi kebersamaan dan perpaduan. Sejarah Islam meninggalkan rentetan terbinanya Daulah Islamiyah apabila mampu disatukan antara Aus dan Khazraj, antara Muhajirin dan Ansar. Sejarah perkembangan Islam juga menunjukkan perkembangan Islam seantero dunia adalah sewaktu umat Islam dan empayar Islam dapat membina ukhuwah Islamiyah yang kuat. Walhal dalam Al-Quran juga kita baca setiap hari, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah pada tali Allah, jangan bercerai-berai. Dalam Al-Quran juga berpesan, jangan bertelagah, nanti hilang kekuatan. Wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Taat pada Allah, taat pada Rasul. Janganlah kamu bertelagah satu sama lain, nescaya kamu akan hilang kekuatan. Banyak-banyaklah bersabar dalam perjuangan kerana Allah kasihkan orang yang sabar. Tapi kita hilang bersabar, kita tidak bersatu, dan kemuncak perpecahan umat Islam dalam keadaan lupa untuk bersatu. Selain daripada terbunyi guruh di langit, air di tempayan kita curahkan. Bunyi guruh dalam bentuk hari ini menang, besok minyak turun RM1.50 1 liter. Terbunyi guruh di langit, ada hutang PTPTN tak bayar-bayar. Bunyi guruh di langit, memandu kereta tak bayar-bayar tol. Terbunyi guruh di langit, harga barang akan jadi rendah. Najib turun, harga barang juga akan turun. Orang Felda akan dapat pendapatan yang lebih dan sebagainya. Lalu air di tempayan telah dicurahkan oleh umat. Tak kira di negeri mana, lupa pada ayat Allah, lupa pada nak bersatu. Kalau di Perak di dah lepas pilihan raya, menyatakan kalau UMNO bergabung dengan PAS, kerajaan Perak, rakyat Perak tidak mengundi Pakatan Harapan. Majoriti rakyat Perak masih memilih Barisan Nasional dan PAS. Tapi Barisan Nasional dan PAS yang terpisah, kerajaan Perak diperintah oleh seorang menteri besar yang merupakan minoriti, bukan pilihan rakyat negeri Perak. Di Kedah, majoriti rakyat memilih PAS ataupun Barisan Nasional. Tapi akhirnya Kedah diperintah oleh Parti Bersatu yang bukan merupakan kerajaan yang mendapat majoriti daripada rakyat. Akhirnya, seperti mana diceritakan oleh Datuk Tajuddin tadi, maka dapatlah kita Malaysia baru.
Malaysia baru tu tuan-tuan. Strategi DAP nak sebut Malaysia dia takut orang Melayu marah. Tapi Malaysia baru itu adalah gagasan idea DAP. Nak merealisasikan dasar-dasar mereka. Dan mereka tahu mereka boleh buat. Walaupun Perdana Menteri dia beri pada orang lain, tetapi tangan gaib yang sebenar tak pegang jawatan pun. Tokeh yang sebenar tak ambil jawatan dalam kabinet. Tak jadi Menteri Keuangan. Tak payah pegang apa-apa jawatan. Tapi taiko sebenarnya adalah orang lain. Pengasas kepada Malaysia. Pengasas kepada parti DAP. Penggerak kepada peristiwa 13 Mei. Pengasas yang bersama-sama menyaksikan deklarasi setapak. Dan sampai ke hari ini, baik Mahathir, baik Anwar Ibrahim, baik Lim Guan Eng, baik Mat Sabu, taiko yang besarnya adalah seorang yang telah menubuhkan parti DAP bersama-sama dengan Devan Nair dalam tahun 66. Setelah Tengku Abdul Rahman pandang jauh. Tengku Abdul Rahman tengok PAP ini baru sekali masuk pilihan raya, baru menang beberapa kerusi, boleh merobek-robekkan sistem Tanah Melayu Merdeka yang telah dibina bersama oleh UMNO, PAS, MCA dan MIC. Tengku Abdul Rahman seorang berpandangan jauh. Kalau dia tahu dah ada ini penyakit kencing manis, daripada takut hilang ibu sebelah kaki, lebih baik hilang sepotong jari. Tengku Abdul Rahman nekat tendang keluar tahun 66. Tendang 65, tendang keluar Singapura, tendang keluar parti PAP. Umpama potong hilanglah, kudunglah Malaysia yang baru berusia 3 tahun waktu itu. Malaysia baru wujud 3 tahun. Tengku Abdul Rahman dah nampak kuman-kuman yang sangat berbahaya kepada sistem politik dalam negara kita. Lalu Tengku Abdul Rahman lebih reda hilang Singapura daripada Malaysia, asalkan parti PAP ini tidak bercambah, tidak tumbuh dalam sistem politik dan kenegaraan negara kita. Tendang Singapura keluar, tendang PAP keluar. Bila PAP ditendang keluar, Lim Kee Siang dan rakan-rakannya menubuhkan DAP. Dan DAP bukan sebuah parti yang biasa. DAP bukan parti yang hanya diwujudkan semata-mata kerana ada pertelikan individu tanpa ideologi perjuangan. Seperti mana Amanah tidak ada ideologi perjuangan. Bersatu tidak ada ideologi perjuangan. PKR tidak ada ideologi perjuangan. PKR diwujudkan nak angkat Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Amanah diwujudkan untuk memecah belahkan orang PAS dan orang Melayu bagi kekuatan untuk DAP, dan Bersatu diwujudkan untuk mengalahkan Datuk Seri Najib. Tetapi DAP diwujudkan dengan ideologi yang tertentu. Maka hari ini bukan soal kaum. Kerana masalah kaum kita sudah selesaikan lama dahulu. Malaysia bukan negara perkauman. Orang Cina boleh duduk dengan senang hati kerana hak orang-orang dan kaum telah ada dalam perlembagaan negara kita. Telah dipahat dengan kejap dan telah menjadi amalan kehidupan dalam negara kita ini. Selagi mana UMNO dan PAS itu berpegang pada Islam, maka sejahteralah sahabat-sahabat kita yang bukan Islam. Sebab apa? Sebab Islam mengajar begitu. Sebab apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajar begitu.
Orang Cina, orang India kena bimbang kalau tak ada Islam. Jangan terbalik. Ada Islam pula bimbang. Ada Islam, kononnya bergabung orang Islam jadi Taliban. Itu ajaran sesat. Sejarah dunia menyatakan kalau ada Islam, insya-Allah ada Islam, orang Cina selamat. Ada Islam, orang India selamat. Ada Islam, Kadazan, Dusun, Murud selamat. Sebab apa? Islam itu sendiri adalah nama Islam telah selamat, sejahtera. Islam melarang benci seseorang hanya kerana kaum. Dalam Al-Quran dipasak kejap-kejap. Aku jadikan manusia itu lelaki dan wanita, bersuku-suku, berkaum-kaum sebagai tanda kebesaran Allah agar kamu boleh berkasih sayang, kenal mengenal satu sama lain. Maka berbeza kaum selagi ada Islam tak perlu bimbang. Tak ada siapa minta dia jadi Cina, tapi dilahirkan Cina. Tak ada siapa minta dilahirkan Melayu, dia dah jadi Melayu. Tak ada siapa dia minta dilahirkan negro, dia jadi negro. Tak ada siapa minta lahir orang putih, dia jadi orang putih. Maka kaum-kaum yang berbeza-beza pada Islam bukan jadi asas untuk benci, membenci, nak berperang, nak bergaduh. Itu prinsip Islam. Tolong dengar, orang Cina, orang India di luar sana yang cuba nak dibakarkan kononnya UMNO dan PAS ini untuk jadi satu bahan ketakutan bagi orang Cina dan orang India. Wahai sahabat-sahabat kita orang Cina dan India, terwujudnya orang Cina di India dalam negara ini dah hampir lebih pada 70 tahun, mungkin ratusan tahun, adalah kerana orang Melayu itu adalah orang Islam. Dan larangan Islam supaya jangan ada perkauman ini amat tegas, amat keras. Rakyat Malaysia kena faham betul-betul ni. Sebab ada yang cuba nak mengapi-apikan UMNO dan PAS ini Taliban. UMNO dan PAS ini adalah perkauman. UMNO dan PAS ini fanatik agama. Mereka terlupa wujudnya berbagai kaum dalam negara kita ini adalah kerana kita Islam. Sebab Islam membenarkan kita duduk bersama. Seperti mana Nabi duduk bersama setelah menyatu padukan orang Islam, Aus, Khazraj, Muhajirin dan Ansar. Di Madinah, ramai orang Yahudi, ramai orang Kristian. Selagi mana tidak memusuhi Islam, tidak nak menghalau, mengancam Islam, maka Nabi memerintah supaya jaga baik-baik orang bukan Islam. Itulah yang kita tiru dalam negara kita. Sebab Nabi bersabda, laisa minna man da'a ila asabiyah, wa laisa minna man mata ala asabiyah, wa laisa minna man qatala ala asabiyah. Bukan daripada golongan aku orang yang menyerang, orang yang berjuang, menyeru ke arah perkauman. Bukan daripada golongan kami orang yang mati kerana perkauman. Bukan daripada golongan kami orang yang berperang atas jalan perkauman. Siapa kata? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata. Maka inilah menjadi panduan. Tak perlu rasa takut kalau umat Islam itu bersatu, asalkan bersatu dan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan berpandu pada Islam, tak perlu takut. Pihak awal orang UMNO takut nak bergabung dengan PAS, termasuk Chief. Sebab rasa kebimbangan, kerana kita ada sejarah yang lama. Tidak salah Chief. Chief khawatir bahawasanya bergabung UMNO dan PAS akan menakut-nakutkan sahabat kita yang bukan Islam. Sebab ramai orang Islam masih serung pandangannya pada perjuangan PAS. Tapi kalau orang serung pada perjuangan PAS, sedangkan PAS cuba nak menegakkan Islam, UMNO kena tolong PAS perbetulkan, bagi MCA faham, MIC faham, dan kita buktikan di Tanjung Piai, PAS dan UMNO sokong calon MCA dan rakyat terima dan kita menang dengan 15,000 majoriti. Ini yang kita nak laksanakan. Sebab kalau parti PAS menjadi the most misunderstood political party, parti yang disalah artikan sehingga bila bergabung dengan PAS dikatakan Taliban, maka jangan biarkan sahabat-sahabat kita PAS untuk menjelaskan diri mereka. Mereka payah nak menjelaskan diri mereka sendiri. Dalam parlimen
Apabila DAP kata, PAS ini nak jadi Taliban, PAS ini tak boleh terima menteri bukan Islam, saya tak bagi rakan-rakan ahli parlimen PAS bangun. Saya bangun dan saya yang mempertahankan PAS dalam parlimen, dan saya sebagai orang Kelantan boleh membuktikan bahawasanya sepanjang PAS memerintah Kelantan, tak ada sekerak pun orang Cina ataupun orang India dizalimi oleh kerajaan PAS Kelantan. Wahal PAS merintah 50 tahun di Kelantan. Pusingan pertama dulu PAS merintah 18 tahun. Gabung sekejap dengan Barisan Nasional. Sekarang dia merintah hampir 30 tahun. 50 tahun tuan-tuan PAS merintah di Kelantan. Tunjukkan pada saya siapakah orang Cina, orang India, orang asli di Kelantan yang dianiayai atas dasar Islam yang dibawa oleh PAS. Sebab tu saya menawarkan wakil rakyat DAP, kalau dia tak tahu tentang Kelantan, saya jemput dia pergi duduk di Kelantan sebulan, tiket kapal terbang saya bayar, makan dia sebulan saya tanggung, supaya dia pergi tengok di Kelantan. Bagaimana di Kelantan, saya kata, orang agama lain, agama Buddha yang hanya ada lebih kurang 1%, 2%. Orang Buddha. Tetapi patung Buddha, the longest and the biggest sleeping Buddha, tak ada di Padang Rengas. The biggest sleeping Buddha tak ada di Selangor. The longest sleeping Buddha tak ada di Johor. Tapi di Kelantan, di Kampung Beruk, kalau siapa-siapa nak melawat, tanya orang bila sampai Kota Baru, tolong bawa hamba pergi ke Kampung Beruk. Bukan nak tengok Beruk. Tuan-tuan boleh pergi melawat, ada the longest sleeping Buddha. Patung Buddha sedang tidur antara yang terbesar di Asia Tenggara. Di mana? Di Kelantan, Darul Naim, Serambi, Mekah. Lepas PAS merintah, Tok Guru Nik Aziz jadi menteri besar, ditumpat Kampung Jubakar. Kalau dulu ada the sleeping Buddha, ada pula the sitting Buddha. Daripada baring, bangun duduk. Antara paling besar. Bebas. Tak ada masalah. Cukup 20 tahun PAS merintah Kelantan. From the sleeping Buddha, terbina the sitting Buddha. Akhirnya Buddha bangun berdiri. The standing Buddha. Antara yang paling besar di Bacok. Chief tahulah sebab dia ni juga sekarang jadi orang Bacok. Itu dia. The standing Buddha di Kelantan. Adakah salah? Tidak salah. Kenapa kerajaan Kelantan melayani, menyantuni orang-orang bukan Islam? Sebab Islam suruh macam tu. Bukan kerajaan Kelantan yang bina. Mereka bina sendiri. Bukan kerajaan Kelantan bagi duit. Mereka cari duit sendiri. Adakah salah? Tak salah. Kenapa tidak dilarang? Adalah kerana Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'budu. Wa la ana 'abidum ma 'abadtum. Wa la antum 'abiduna ma a'budu. Lakum dinukum waliyadin. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir, kamu tidak akan menyembah apa yang mereka sembah, dan mereka tidak akan sembah apa yang kamu sembah. Kamu tidak akan beribadat bagaimana cara mereka beribadat. Mereka tidak dikehendaki beribadat bagaimana cara kamu beribadat. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kita agama kita, bagi mereka agama mereka. Inilah prinsip yang digunakan oleh UMNO dan PAS dalam menyantungi rakyat berbagai kaum, berbagai agama. Maka sejahteralah bumi Malaysia ini di bawah pemerintahan kita. Maka ekonominya sejahtera. Rakyat tak bertanah, diberikan tanah. Tanah yang kecil dibuka Felkra. Rakyat turun ke laut, dibuka LKIM. Rakyat menoreh getah, ada resda. Rakyat nak pergi luar negara, tak cukup duit belajar, ada MARA. Sebut apa saja, kerajaan mengaturkan kehidupan rakyat menjadi lebih baik. Maka dalam masa yang pendek, kita jadi negara hebat. Tapi oleh kerana terlalu banyak yang dibuat oleh kerajaan Barisan Nasional dan juga kerajaan PAS yang merintah di beberapa buah negeri, rakyat jadi lupa.
Kembali pada tadi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Maka sekarang ni 18 bulan dalam keadaan inna azabi lasyadid. Penoreh getah merungut, peneroka Felda merungut, mahasiswa tak puas hati, pembeli minyak, pembayar minyak tak puas hati. Sekarang polis tak puas hati, orang asli tak puas hati, pegawai kerajaan tak puas hati. Tapi apa yang dapat dibuat? Paling-paling kuat bila ada pilihan raya di Cameron Highland, walaupun orang asli itu duduk bawah Kementerian Luar Bandar, walaupun jabatan orang asli duduk bawah Kerajaan Persekutuan, walaupun Tok Batin dibayar gaji oleh Kerajaan Pakatan Harapan, bila sampai mengundi, orang asli mengundi Barisan Nasional dan menolak Kerajaan Pakatan Harapan. Pegawai penjara di Kajang datang pilihan raya Semenyih, walau penjara Kajang itu duduk di bawah Kementerian Dalam Negeri. Yang parti bertanding adalah parti Menteri Dalam Negeri. Yang pengarah pilihan raya adalah Menteri Dalam Negeri. Walaupun mereka pegawai kerajaan, mereka terima gaji tiap-tiap bulan. Tapi bila sampai time mengundi, wada-wada di penjara Kajang dalam pilihan raya kecil Semenyih telah memangkah Barisan Nasional dan menolak Pakatan Harapan. Askar polis hutan di Semenyih, UMNO dilarang masuk kempen, wanita dilarang, JR dilarang masuk kempen. Semua orang tak boleh masuk kempen kecuali ejen-ejen kempen Parti Bersatu dan Parti Pakatan Harapan, sebab mereka berkuasa. Tapi bila buka peti undi, pasukan polis hutan di Semenyih, mereka memangkah Barisan Nasional, mereka menolak Kerajaan Pakatan Harapan. Datang pilihan raya rantau, ada balai polis rantau, 36 orang, 36 undi. Mereka polis, mereka di bawah Kerajaan Pakatan Harapan, mereka pasukan keselamatan, mereka orang berdisiplin. Tapi bila sampai mengundi, daripada 36 undi, 1 orang saja pangkah Pakatan Harapan, 35 orang semuanya pangkah Barisan Nasional. Alhamdulillah ada kesedaran. Rupa-rupanya sebab mungkin kita sedang menerima inna azabi lasyadid. Tapi tak cukup dengan kemenangan pilihan raya kecil saja, tuan-tuan. Kerana kalaupun menang di Tanjung Piai dengan belasan ribu undi, yang berkuasa di pusat masih lagi Pakatan Harapan, yang berkuasa di negeri masih lagi Saki-Baki di bawah Pakatan Harapan. Kerosakan yang sedang mereka buat, yang kita nampak ni nampak, tuan-tuan, yang tak nampak ni tak tahulah, tuan-tuan. Tahu-tahu komik komunis edar senyap-senyap di sekolah. Tahu-tahu buku-buku Bible diedar-edarkan secara percuma. Tahu-tahu Isaac nak ditandatangani walaupun belum dibincang dalam parlimen. Tahu-tahu Rome Statute nak ditandatangani walaupun raja-raja Melayu yang terlibat belum dirujuk dan belum mendapatkan persetujuan sepenuhnya. Tahu-tahu Abu Chimping sudah pun dibawa balik walaupun kerajaan tidak membenarkannya. Maka jadilah kerajaan ini kerajaan yang bila bertembung satu keadaan, dia dengan mudah jawab tak tahu. Sama ada tak tahu, atau kebetulan, atau ini adalah salah Najib Tun Razak. Inilah 3 jawapan. Tapi dalam pada itu, tuan-tuan, mereka sedang melakukan kerosakan. Rakyat hendaklah tahu, rakyat hendaklah faham kenapa kita suruh umat Islam bersatu. Muafakat nasional adalah sebagai langkah pertama permulaan kita kembali bersatu. Kerana hanya dengan orang Islam yang bersatu, sahabat-sahabat kita bukan Islam, bukan Melayu, akan datang bersama-sama dengan kita mengukuhkan penyatuan ini. Sebab itu kita tidak jaja branding penyatuan ummah. Kita bawa branding muafakat nasional.
Tapi muafakat nasional itu mesti berteraskan kepada penyatuan ummah. Chief pun faham dah lah ni. Saya dengar press statement dia 2 hari lepas. Besar makna ni bila Chief memberi endorsement. Chief ni degil. Dia punya degil luar biasa. Tahap gabat. Bukan saja degil, tak makan saman. So bila dia nak kata sesuatu tu, dia ada alasan, dia cukup kuat. Maka dia kata dengan tegas, tak setuju UMNO gabung dengan PAS. Saya pun naik risau. Macam mana saya klien, dia klien. Dua-duanya dulu adalah memang orang Mahathir pun. Cuma dia ni lebih sikit lah. Hampir-hampir jadi menantu Tun Mahathir lah, lebih kurang begitu. Saya ni jauh sikit. Ya. Cuma saya ni pun Mahathir sayang juga. Kalah pilihan raya, dia angkat saya jadi menteri. Umur 33 tahun dah jadi menteri, tuan-tuan. Mahathir punya sayang. Tetapi tuan-tuan, kerosakan yang sedang berlaku ni, kita tak boleh nak fikir soal Mahathir, tuan-tuan. Nak fikir soal Anwar Musa. Anwar Musa dah 63 tahun. Bapa saya mati umur 73. Maknanya saya paling banyak ada 10 je lagi. Tapi nak tunggu 10 tahun, kakak saya meninggal umur 64. Artinya saya tahun depan jalan kalau ikut umur kakak. Ikut umur ayah ada 10 tahun. Ikut umur kakak ada setahun je lagi, tuan-tuan. Maka ini bukan soal Anwar Musa. Dan ini bukan soal Mahathir, tuan-tuan. Kalau Mahathir dah umur 94, kita doa lah bagi dia umur panjang. Tapi jangan jadi Perdana Menteri lama-lama. Kesian kat dia. Masa mana pula nak pergi buat amal ibadat yang lain-lain? Bukan kerana kita marah dengan Tun Mahathir. Walaupun saya dengar dia tu macam marah Tun Mahathir. Saya tak marah Tun Mahathir, saya kesian. Sebab kita sayang dengan Tun Mahathir ni, kita sayang. Tapi bila orang peralatkan dia berlebih-lebihan dan dia pula tak sedar diperalatkan, kita kesian. Sebab kita kesian itulah kalau boleh, 2 pilihan dia ada. Iaitu yang pertama, rehat cepat-cepat. Tapi kalau rehat bagi pada Anwar Ibrahim, baik tak rehat, duduklah lama-lama. Sebab kalau Tun Mahathir nak rehat, pastikan negara selamat. Tun dah berjuang begitu lama. Lama-lama berjuang, last minute bagi Anwar Ibrahim. Lagi rosak. Kalau Tun rasa nak rehat, bagi UMNO pula buat kerajaan. Tun tolong sokong. Apa salahnya? Tapi kalau nak duduk lama-lama. Tapi, tuan-tuan, saya nak sebut malam ini secara ringkas. Sekurang-kurangnya 7 perkara besar. Kerosakan yang sedang berlaku. Walaupun ini akademik sikit, tapi kerana ceramah ini, ada sebahagian daripada proses kita berkongsi maklumat dengan rakyat. Bukan soal yang hadir di sini saja. Satu Malaysia. Mereka dah tahu dah bila saya berceramah, mereka akan ikut. 50,000, 60,000 akan mengikuti secara langsung. Ada 7 perkara besar yang saya nak sebut. Yang kerosakan sedang berlaku oleh kerajaan sekarang, yang mereka tak boleh nak repair. Yang pertama, dulu kerajaan tahu negara kita ni terlalu bergantung pada minyak, terlalu bergantung pada hasil Petronas. Maka ekonomi negara yang sedemikian adalah buruk. Kerana kebergantungan kita kepada satu-satu sumber. Dan sumber itu juga adalah sumber yang boleh habis, boleh luput. Lalu Datuk Seri Najib mengubah struktur ekonomi negara kita agar dipelbagaikan, agar sumber datang daripada segmen ataupun sektor daripada cukai, sistem cukai yang diperelokkan. Maka kerajaan dengan berani melaksanakan GST. Yang melalui GST negara dapat menambah hasil lebih pada 40 bilion. Chief berada dalam kabinet ketika itu. Kita tahu GST diterima di satu dunia. Tapi kerana mereka tak ada tanggungjawab, mereka telah gunakan GST untuk menjatuhkan Barisan Nasional. Walaupun dia tahu, dia mengakui dalam parlimen sistem GST lebih baik bagi negara, mereka rombak. Sebenarnya keadaan ekonomi jadi tenat sekarang ini.
banyak orang tak faham. Dia bermula dengan rombak GST. Bila umum saja rombak GST, 24 bilion terus susut daripada kantung kerajaan. Dan bila ada tempoh 3 bulan tanpa GST, tanpa SST, kerajaan kena membayar tambah kepada input tax yang dituntut oleh pedagang-pedagang dan peniaga-peniaga. Dahlah tak bayar GST, mereka pula boleh menuntut daripada kerajaan input tax. Maka kerajaan yang baru berumur 2 minggu terus terkena penyakit, kehilangan dana. Nak kata rompak pun boleh, nak kata hilang pun boleh. Lebih daripada 20 bilion yang menyebabkan cash flow kerajaan baru Pakatan Harapan menghadapi masalah pada hari pertama mereka membuat kerajaan lagi. Ini kerosakan yang pertama, yang belum boleh repair sampai sekarang. Yang rakyat mungkin tak berapa faham. Lee Kuan Yew cuba nak bersembunyi, walaupun beberapa kali kantoi dalam parlimen. Tetapi tindakan mereka melaksanakan SST 16%. Harga tak turun, rakyat tidak semakin senang. Tetapi kerajaan kita sendiri telah kehilangan puluhan bilion yang sepatutnya boleh digunakan untuk membantu rakyat. Maka bantuan-bantuan pada rakyat terpaksa dihentikan. Ini kerosakan yang pertama yang tidak boleh dibaiki. Kalau tukar menteri, reshuffle kabinet dan sebagainya, kerosakan kepada asas sistem percukaian negara adalah kerosakan yang kekal dan tidak akan dapat diperbaiki oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Kerosakan yang kedua, zaman Dr. Mahathir, zaman saya jadi menteri dulu, kita meminjam dalam mata wang asing. Kita meminjam dalam bentuk yen Jepun. Dan kita meminjam sampai lebih daripada 100 sampai 103% daripada pendapatan KDNK negara. Zaman Dato' Najib diperbaiki. Ditetapkan kita tidak akan berhutang lebih daripada 55% KDNK agar hutang terkawal. Dan kita jadikan dasar bahawasanya pinjaman luar negara mestilah dalam mata wang ringgit Malaysia agar kita tidak terdedah kepada naik turun mata wang dunia seperti mana yang pernah dialami zaman Dr. Mahathir kerana meminjam dalam bentuk yen. Datang kerajaan sekarang, mereka menyambung budaya meminjam dalam bentuk bon-bon samurai, dipinjam dalam bentuk mata wang Jepun, maka hutang negara telah melonjak dalam masa 18 bulan 130 bilion lebih tinggi daripada zaman kerajaan Barisan Nasional. Ini kerosakan yang kedua, tuan-tuan. Kalau terjadi apa-apa pada mata wang yen tahun depan, hutang kita akan berlipat ganda. Zaman Dato' Najib 686 bilion, dia bersyarah satu kampung. Sekarang sudah jadi 800 bilion lebih di bawah kerajaan baru. Hutang tak kurang. Perkara nombor 3, zaman Barisan Nasional, kita mengawal defisit perbelanjaan. Diturun secara berperingkat-peringkat. Mari kerajaan Pakatan Harapan, defisit terpaksa menjadi semakin tahun menjadi semakin besar. Dan kesan ialah, tuan-tuan, apabila belanjawan defisit meningkat, defisit terpaksa ditampung dengan berhutang. Ini juga tidak difahami oleh orang biasa. Tetapi hakikatnya selagi belanjawan defisit dan defisit membengkak, berterusanlah kerajaan ini terpaksa meminjam bagi menampung pembiayaan perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan pembangunan kerajaan. Kerosakan yang keempat, di zaman Barisan Nasional diseimbangkan antara fiskal ekonomi atau ekonomi fiskal, yakni ekonomi keuangan dengan ekonomi rakyat. Sementara ekonomi dicari jalan supaya tumbuh, tetapi rakyat terus diberi bantuan secara langsung. Berbagai-bagai jenis bantuan diberikan untuk mengimbangkan fiskal ekonomi dengan ekonomi rakyat ataupun people's economy. Datang Lee Kuan Yew, people's economy tidak diberikan perhatian lagi. Dia jadi taukis ekonomi.
ekonomi peniaga-peniaga, ekonomi untuk orang-orang kaya, ekonomi untuk syarikat-syarikat besar, tapi bantuan-bantuan orang-orang kecil di bawah yang diamalkan oleh Barisan Nasional telah mereka tamatkan atau mereka kurangkan. Maka ini juga telah menyebabkan keadaan ekonomi kita menjadi semakin parah. Yang kelima, negara kita dulu dalam Barisan Nasional menjadi kukuh ekonominya kerana kita memastikan kita ada hubungan diplomatik dan dagang yang baik dan betul. Kerana negara kita telah menjadi negara perdagangan, maka hubungan kita dengan negara dagang yang lain, baik China, baik India, baik Saudi, baik Amerika, telah dijaga dengan baik. Naik saja kerajaan yang baru ini, mereka telah mengambil tindakan yang memberi signal yang salah pada negara China. Kita mengambil tindakan kononnya menyokong Pakistan, telah memberi signal yang salah kepada India. Kita telah menutup beberapa institusi yang dibiayai oleh Raja Saudi, memberi signal yang salah kepada Arab Saudi, menyebabkan Malaysia menjadi paria antarabangsa. Kita duk syok sendiri, kononnya berani, hebat dan sebagainya, tanpa rakyat sedar hubungan dagang dengan negara-negara perdagangan penting telah terjejas dan akhirnya menyebabkan harga sawit, harga komoditi, foreign trade, foreign investment telah menjadi parah bagi kerajaan kita. Ini juga tidak dapat diperbaiki oleh Pakatan Harapan. Dan yang keenam, tuan-tuan, sistem pentadbiran. Di zaman Barisan Nasional, kita respect polis. Di zaman Barisan Nasional, kita jaga askar. Di zaman Barisan Nasional, kita respect pegawai kerajaan. Ini yang terbaru. Minggu lepas, pegawai-pegawai kerajaan ditukar kerana tak ikut arahan-arahan politik. Dalam satu kementerian, KSU dimaki hamun oleh menteri-menteri semata-mata kerana tak ikut. Di satu kementerian, tender-tender lama dibatalkan kerana KSU tidak mahu patuh atas kehendak-kehendak politik. Maka sekarang ni tuan-tuan, satu krisis baru sedang berlaku, di mana pegawai-pegawai kerajaan, polis dengan tekanan IPCMC, askar dan sebagainya sedang memberontak kepada Pakatan Harapan, menyebabkan kerajaan Pakatan Harapan semakin hari menjadi semakin lemah. Yang ketujuh, yang membawa kerosakan pada kerajaan ini ialah kerana perlantikan menteri-menteri cap ayam. Menteri terpaksa dilantik sebab dah tak cukup orang, tak cukup kota, kerana yang ada satu parti itu menang hanya lebih kurang 13 orang, hampir semua jadi menteri dan timbalan menteri. Dah tak ada tempat nak ambil. Maka terambillah yang cap ayam, yang jadi menteri tapi duk main gadget dalam pejabat. Ada yang jadi menteri, sijil tipu, kononnya ada PhD, sijil tipu. Ada yang jadi menteri, berapa sawit keluar satu bulan pun salah, macam-macam. Sedangkan dulu di bawah Barisan Nasional, nak jadi menteri bukan senang. Tanya Chief ni, berapa lama berjuang dalam politik, berapa lama jadi Esko Pemuda UMNO Malaysia, the bright young star waktu itu. Berapa lama jadi naib Ketua Pemuda UMNO Malaysia, berapa lama jadi Ketua Pemuda UMNO Malaysia, tak dapat jadi menteri. Berjuang dulu 15 tahun, 20 tahun baru dapat jadi menteri. Jadi menteri dalam keadaan ada pengalaman, jadi menteri dah ada pengetahuan. Selain daripada sijil chief, adalah sijil yang ori, bukan sijil yang dibeli. Mari kerajaan sekarang tangkap muat. Akhirnya kita dapatlah ahli exco dan menteri-menteri macam yang kita lihat sekarang. Ada dekat Melaka tu menyukat kehebatan prestasi kerajaan berdasarkan berapa ekor babi yang dia tembak dalam setahun. Dengan rakyat dia bergaduh, dia boleh tanya, kau yang YB ke? Aku YB. Masuk dalam parlimen, macam-macam gelagat. Termasuk seorang tu, namanya lawyer, tapi lawyer memeningkan kepala. Sehingga orang PhD sendiri pun pening bila tengok jelutong bercakap dalam parlimen. Itu yang sijil original. Yang sijil palsu, lagilah tuan-tuan. Jadi kita dapat sebuah kerajaan yang anggota jemaah menteri cap ayam ini menyebabkan kerajaan ini menjadi semakin hari semakin parah. Jadi tuan-tuan sekalian, panjang saya bercakap ini, tuan-tuan kena dengar pula giliran Ustaz Idris. Saya kata tadi Ustaz, saya sengaja pakai jubah malam ni.
supaya ustaz derih jadi lebih UMNO, supaya saya menghampiri PAS. Saya ucap terima kasih tuan-tuan. Ada permintaan ni. Permintaan, saya ada setengah baca pantun, ada setengah suruh saya baca sajak saya. Kalau pantun ni tuan-tuan kena jemput Mak Mazlan. Mazlan dia ada jenis pantun dia ada jenis bermacam-macam. Termasuk pantun yang tengah famous sekarang ni, pantun yang mesti disebut dalam satu nafas. Tuan-tuan pun boleh try lah, tapi kena sebut dalam satu nafas. Itu pantun Mak Mazlan. Kalau tuan pergi memancing, jangan lupa membawa umpan. Kalau tak nak kena kencing, jangan pangkah perkataan harapan. Itu pantun senapah. Saya ni baca sajak. Sajak saya ni, saya dah baca semalam di Jelebu. Sajak, ku punya Malaysia baru. Ku punya Malaysia baru. Yang tidak lagi seperti dulu. Yang Melayunya bersatu. Yang semua kaum berharmoni selalu. Negeri pun menjadi maju. Ku punya kini Malaysia baru. Yang tidak seperti dulu. Kuasanya tidak di tangan Melayu. Orang di AP menjadi penentu. Ku punya Malaysia baru. Yang tidak seperti dulu. Orang lain dikira tuan. Orang Melayu dikira pendatang. Para komunis dianggap pejuang. Ku punya Malaysia baru. Yang tidak seperti dulu. Penyokong pengganas menjadi menteri. Pembela cimping menjadi AG. Yang menyokong murtad berjawatan tinggi. Yang menolak hadis berkuasa kembali. Yang homoseksual akan kemari. Yang LGBT makin menjadi-jadi. Ku punya Malaysia baru. Yang sudah tidak seperti dulu. Raja dan sultan bahan dimaki. Ideologi komunis nak jadi buku mengaji. Ku punya Malaysia baru. Yang tidak lagi seperti dulu. Yang Syiah menjadi menteri. Yang sosialis duduk tinggi. Yang Islam jadi minoriti. Yang berkuasa adalah DAP. Ku punya Malaysia baru. Yang tidak lagi seperti dulu. Sajak nukilan original Anwar Musa Ketere. Tuan-tuan sekalian, jazakallahu khairan katsira. Terima kasih kerana memberikan peluang dan kesempatan saya untuk berada di Padang Rengas. Marilah kita bertekad, faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bertekad keazaman kita, berpegang teguh wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Dan janganlah kita bertelagah sehingga kita hilang kekuatan, kerana kekuatan itulah rakyat ingin bergantung padanya. Wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tashhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Jazakallahu khairan katsira. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.